Dahulu nama saya Ahmad Nuriman bin Haji Syawal. Saya daripada SMK Kampung Gelam. Baru 4 bulan di SMK Kampung Gelam. Sebelum tu saya berada di SMK Seri Beban, Jasin, 10 tahun. 10 tahun pindah juga 10 tahun. Betul-betul bagi keluar dan masuk ke SMK Kampung Gelam. Di Jasin saya perlukan 1 jam perjalanan ke Jasin. Tapi sekarang ni di SMK Kampung Gelam saya perlu 5 minit je. 5 minit sahaja Alhamdulillah. Dan sekolah menengah Tariq Karim yang kita berada sekarang ni adalah sekolah yang pernah saya berkhidmat tahun 2008 dan 2009. 2008-2009 guru sandaran. Okey, baik. Dan saya sebenarnya diminta untuk bantu dan kongsi macam saya kata tadi. Cik Tamudi saya dah kongsikan. Dan dengan tuan-tuan saya kongsikan pada hari ni lah. Baik, tak ada punya ni. Okey dan cuba habis pukul 3.30 Cubalah Selani cakap cubalah. Okey, jangan pula kat sini Okey, baik. Ini nama je lah, nama beria. Sebenarnya teknik menjawab dia sebenarnya. Okey, bongkau soalan kebat. Kata bongkau ni masih gunakan daripada tahun 2016 supaya budak rasa mesra lah, mesra dengan apa yang kita nak buat. Tingkatan 5 calon SPM tahun 2020. Okey, tu nama saya SMK Kampung Gelam. Ni sikit lah tak kenal aku tak cinta, ni saya lah. Baru 10 tahun je cikgu Itu gambar saya. Saya tak gambar ni, nampak muda dah kurus. Tak gambar sekarang lebih tahun depan kan. Ni 18 kan, 18 tahun. Ni 2005 2007. Okey. Baik, tajuk hari ni kita kongsi-kongsi tajuk hari ni. Rasa bongkau A. Tak adalah A sangat pun sebenarnya. Kita lebih pada nak tahu teknik saja. Okey, SPM Ketah 2 SPM. Kalau kita tanya pada murid kita, Ketah 2 ni ketah yang paling takut dah. Paling dia takut sekali. Sebab apa cikgu? Kalau tanya pada dia orang, kenapa kata takut Ketah 2 ni? Tak baca. Yang paling tu baca lain keluar lain. Baca lain keluar lain Jadi macam nampak depan ni sejarah wajib lulus SPM 2013. Okey. Ini dah mula jadi ketah wajib lulus mulai 2013 untuk BM saja. Tapi cikgu tahu lah ini asas. Terus kita pergi ni ketah 1, ketah 2, ketah 3. Ketah 2 saja saya buat merah tu. Nampaklah takut sikit ketah 2 Okey, terus ni jadual SPM baru ni cikgu ni saya ingatkan anak-anak murid saya. Anak-anak murid saya ingatkan tarikh-tarikh ni. Okey, SPM mula pada 22 bulan hari Isnin. Sejarah mula pada hari Rabu tu. Jadi Senin tu BM, lepas tu Selasa tu bahasa Inggeris, hari Rabu tu dan hari Khamis tu ni sejarah lah. Sejarah Dan ini akan menjadi ketakutan pada kita lah untuk tahun yang kedua. Betul-betul ketah 3 tu dibuat pada waktu petang. Okey. Dan tahun lepas pengalaman saya di Jasin, kena kejut anak murid. Yang pagi tu ada ketah seni, kita tak bagi balik. Sebab kalau balik dia selamat kat rumah nanti. Okey. Jadi ini jadual dia 24 bulan 2 2021 hari Rabu ketah 1 dan 1 jam lepas tu selang biasalah untuk ketah 2 pula pukul 10 pagi dan ketah 3 2 hingga 2 petang. Tanya pada budak-budak 2 hingga petang waktu apa biasanya? Waktu tidur, waktu main-main kan. Jadi tiba-tiba kena jawab SPM ketah 3 jadi isu lain pula Okey. Ni biasa bagi pada budak aja. Okey. Kuasai topik target. Maksudnya dalam JU pun kita dah bagi modul. Dah ada 2 modul. Modul cemerlang dan modul My Azam. Cikgu guna tak cikgu kat sekolah? Guna tak? Okey. Saya tak sempat guna lagi. Baru guna separuh dah PKPB. Jadi gunakanlah modul tu kita berhempas pulas. Berpulas hempas kita buat itu kena marah, bergaduh, berguling semua dia tu macam ni Itu baik tu Jadi gunakanlah sama-sama modul yang kita buat tu, terutamanya modul My Azam. Saya tengok modul My Azam tu di sekolah saya lah, SMK Kampung Gelam sekolah baru ni, dia membantu. Kalau betul-betul cara ni dia membantu. Okey, sebab sebelah tu kita saya kata pada murid yang sebelah tu bukan jawapan, tu cadangan jawapan. Sebab kalau dia percaya betul-betul tu jawapan, dia akan bulat-bulat dah. Poin-poin dia ikut poin-poin. Salah eja pun dia ikut salah eja. Okey, jadi terutamanya soalan kebat tu, yang kalau dalam modul My Azam tu, yang soalan C ataupun soalan akhir tu,
tuan kebat tu, saya kata pada dia sebaik-baiknya guna jawapan sendiri. Buat jawapan sendiri. Okey, jangan gunakan jawapan yang cadangan jawapan yang dia bagi tu. Kita nak cuba game dia punya knowledge kat situ. Okey cikgu Gunakanlah modul yang kita dah bagi dah edahkan tu. Masalah calon saya bagi kepada 4K dan 3T. Ni masalah calon cikgu. Mana-mana pergi ni lah masalah dia orang. Masalah dia ialah masalah kita juga sebenarnya. Bukan masalah dia lah, masalah kita juga. Kenapa? 4K 3T. Pertama, ni kurang membaca. Kurang membaca maka kuranglah dia punya knowledge. Tu masalah mana-mana pula. Tanyalah cikgu Imran Saimon cikgu pun sama isu dia, saya pun sama juga isu dia. Daripada Jasim bawa ke Melaka Tengah, sama saja, kurang baca. Mereka lebih banyak pegang handphone daripada pegang buku sebenarnya. Okey. Yang kedua, kurang latihan. Kurang latihan pun isu besar. Sebab tu pagi tadi di sekolah kita harapkan kalau sekolah boleh dibuka awal, kita nak gain dia dengan gerak gempur dan sebagainya lah. Buatlah soalan-soalan pasti dan sebagainya. Cikgu tahulah Yang ketiga, kurang faham kehendak soalan. Ni mudah aja. Tanya lain jawab lain. Tanya lain jawab lain. Orang tanya ciri, dia bagi faktor mungkin, bagi kesan dan sebagainya. Jadi kurang faham kehendak soalan. Inilah pentingnya kita ajar pada murid supaya dia highlight kehendak soalan. Highlight kehendak soalan cikgu. Okay, nampak macam simple. Di sekolah saya, di SMK Kampung Gelam, semua murid ada 96 orang dia dekat 5 tu. 96 orang tu wajib ada highlight. Okay, masalah lain pula berlaku bila semua dah highlight. Masalah lain berlaku, dia gila highlight pula berlaku. Saya kata highlight kehendak soalan, dah highlight semua. Lepas tu saya tanya, mana kehendak soalan? Dia diam. Mana kehendak soalan? Tengok dia highlight semua sekali. Jadi highlight, biasakan highlight kehendak soalan. Yang tak ada highlight, saya suruh guna pen merah atau pen biru. Okay, dan kurang guna masa dengan betul. Sebaik-baiklah kalau kita tengok pada dia lain pun, kertas 2 ni ada esei dan struktur. Untuk soalan esei biasa kita cadangkan 30 minit. Okey, yang 4 soalan tu 30 minit, dia akan makan masa 1 jam. 15 minit, 1 jam. Lepas tu baki soalannya untuk soalan esei dan masih ada baki 15 minit untuk semak. Okey. 3T, tak yakin, takut. Tengoklah, kalau kita tanya setiap tahun kertas pemeriksa, ada je kertas-kertas yang dah tulis padam. Saya beritahu pada murid-murid saya, dan yang dia rasa salah tu jangan padam, jangan buang, jangan koyakkan, jangan liquid, jangan buat apa-apa pun. Kekalkan jawapan. Sebagai pemeriksa kertas, kami kena baca semua yang ditulis oleh murid. Apa saja yang ditulis, kami kena baca. Yang rasa salah tu dia. Pemeriksa tak kata apa-apa lagi. Jadi saya kata pada murid-murid, khususnya murid sekolah saya, jangan padam jawapan salah. Kenapa cikgu? Kan salah. Yang rasa salah tu siapa? Dia yang rasa salah. Pemeriksa tak baca lagi. Pemeriksa tugasnya baca apa saja dia tulis. Apa saja dia tulis, bacalah. Dan kemungkinan yang dipadam tadi tu, yang dia retweet dan sebagainya, kemungkinan situ ada markah yang boleh jadikan dia lulus, ataupun boleh jadikan dia boleh jadi 4A dan sebagainya. Okey, ingatkan murid-murid kita cikgu tak yakin, takut salah. Takut salah cikgu. Kan? Tulis padam. Yang kedua, tak fokus. Gopoh, gelojoh, cuai. Okey, maksudnya murid kita sepatutnya dia ada 4 step cikgu. Kertas 2 ni ada 4 step. Pertama, baca soalan. Tu langkah pertama, ada je ikut slide dia. Pertama, baca dulu. Kedua, fahamkan kehendak soalan. Patut baca dulu. Lepas tu fahamkan kehendak soalan. Ketiga, baru highlight. Keempat, baru jawab. Masalah murid kita, pertama dia dah jawab. Lepas dah jawab, baru baca kehendak soalan. Itu isu yang berlaku di mana-mana saja. Jadi gelojoh, gopoh, dan yang ketiga, tak sedia. Saya bagi tahu pada murid-murid dalam peperiksaan SPM sejarah, yang ada dalam Dewan Periksa tu ialah kertas soalan periksa tu dengan dia, dan mereka sedang perang sebenarnya. Sama ada soalan tu kalahkan dia atau dia kalahkan soalan tu. Kalau dia dapat jawab dengan baik, dia menang. Kalau soalan tu dia tak dapat jawab, dia kalah. Okey, jadi kita bagi contoh yang mudah dari tu dan dia cuba applykan dan insya-Allah dapat jawab dengan baik. Okey. Ni biasa saya bagi kepada murid ni. Ni tadi saya kata tadi, baca soalan langkah pertama. Kedua, fahamkan. Ketiga, highlight. Keempat, baru jawab. Biasa yang keempat je nombor 1 murid-murid kita. Dah tengok, faktor, tu jawab, faktor. Okey. Dan soalan-soalan kebelakangan ni saya perasan dia tak tanya faktor, tak tanya kesan, macam tu je. Faktor utama.
Okey. Kesan penting. Macam itulah dia ada perkataan-perkataan yang main yang perlu murid-murid kita kuasai dengan cara highlight tadi. Okey. Tak apa, ni saya akan bagi pada Puan Aliza, okey. Takut salah dia kan sebut nama. Saya akan share dan boleh share nanti pada guru-guru semua. Okey. Baik, cara memakai huraian ni lah Dabus. Biasalah dengan Dabus kan. Tapi Dabus saya buat sikit. Kalau kita baca dengan Dabus ni dia panggil D ni. Pernah dengar Dabus? Tengok. Dia D ni apa nama D? Ni untuk dapat makan huraian D. Demi, bagi saya D tu demi dengan, demi atau dengan. Okey. A tu apa cikgu? Agak-agak. Agar. Demi dengan agar. B apa cikgu? Bagi. U untuk. S itu supaya. Kalau ikutkan yang formula asal Dabus ni, supaya. Saya tambah satu lagi, supaya atau seperti pun boleh. Tak pernah lagi orang buat ayat lepas tu dengan apa tu berhenti situ. Lepas dengan tu biasanya ada huraian kat situ untuk dapat makan huraian. Untuk dia tak akan berhenti kat untuk. Lepas untuk tak akan ada ayat untuk huraian. Ada makan huraian untuk dia. Dan kita tak pernah bagi kepada murid pun huraian kena panjang. Ingat, semakin panjang ayat tulis, semakin besar kesalahan dia boleh buat. Jadi pendek-pendek pun tak ada masalah sebenarnya cikgu. Baik. Kata hubung yang lain lagi kau. Kalau murid tak pandai guna Dabus, dia boleh guna cara yang kedua. Boleh guna kerana atau contohnya pun boleh. Kerana, contohnya pun boleh. Ni kalau tak pandai guna Dabus. Cara yang kedua, kerana atau contohnya. Okey. Kalau tak pandai juga guna kerana contohnya, yang ketiga paling senang sekali. Guna ialah iaitu. Gunalah ialah iaitu. Pun boleh juga. Okey. Cikgu salin ni. Cikgu penggambar cikgu Cikgu sangat nak balik kan. Okey cikgu baik. Okey. Ni contoh mudah lah. Ni kalau soalan kebat ni. Ni kebat cikgu. Ni biasa tunjuk pada murid je. Hari satu depan kita dah buat dekat Bangka Tengah. M-Text. Boleh lah budak-budak nampak seronok tu okey lah maksudnya. Okey. Ini fakta saja. Fakta tambah fakta tambah fakta tambah fakta. Dapat makan penuh cikgu? Ni soalan struktur lah, soalan struktur. Kebat. Makan penuh tak kakak? Penuh ke tak penuh cikgu engkau? Tak. Penuh. Dia bagi fakta saja, tak ada huraian. Boleh tak? Masih boleh terima lagi ni cara yang pertama lah. Ni bagi budak-budak yang sederhana dan lemah. Masih fakta. Yang merah-merah tu makan lah tu. Saya tak pandai nak buat rakyat tu. Saya buat merah je. Kempen teknologi, kempen F1, teknologi F2, bantuan F3, kerjasama F4. Tengok ni kalau empat makan dia ada bagi fakta semua. Boleh. Okey, sebab tu saya kata pada murid, jawab jangan main jawab saja, tengok markah juga. Ini kaedah yang mudah lah. Tapi kalau dengan rubrik dah berbeza. Dia ada fakta, huraian, contoh Baik, cara dua masih lagi tadi. Boleh buat poin je cikgu? Boleh buat poin boleh cikgu? Saya tak bagi dan saya tak ajar murid saya guna poin. Sebab takut kehilangan markah. Dia boleh dapat markah penuh, tapi kalau dia buat poin, hilang markah. Sayang. Saya pernah jumpa seorang calon daripada sekolah menengah Gajah Berang. Lain sebut sebab apa? Ni Alur Gajah. Kalau Gajah tak sebut. Pelajar perempuan Chinese. Masa saya baru jadi cikgu 2011. Dia dapat kertas soalan, saya jadi pengawas. Saya bagi kertas. Lepas tu dia buka. Lepas tu dia menangis keluar air mata, air hidung semua keluar Lepas tu dia nampak panik. Saya tanya dia kenapa ni? Apa yang dia baca semua tak keluar. Dia panik. Saya kata tak apa, sabar dulu pelan-pelan, baca perlahan dulu ambil masa. Okey, itu akan berlaku pada murid kita. Kalau dia tak sedia tadi tu, kelemahan tadi lah. Okey, baik. Terus, ni sama tadi lah. Cara dua ni bagi budak-budak yang cerdik sikit, boleh guna huraian. Okey, kempen. Dari segi bahasa salah tu, yang itu untuk. Dia salah, yang itu untuk salah. Tapi sejarah tak ada makan bahasa yang seronoknya. Dan pemeriksa sejarah ialah pemeriksa terbaik dunia. Kerana bukan terbaik sebab terbaik sangat. Terbaik sebab apa? Baik hati. Tak tolak markah tu. Tak tolak markah. Salah macam mana pun tak tolak markah. Okey. Jadi ini cara yang mudah lah. Okey. Cikgu, kempen tu F1. Mempromosikan tu F ke H cikgu? H. Huraian. Bantuan tu apa cikgu? Bantuan
F ke H? F. Baju je tu baju. Ada contoh C C. Ini jawapan yang ni mudah lah. Ni murid kita boleh buat. Murid kita boleh buat. Okey, ni mudah lah, ni mudah. Ni ulang je Ni bahagian B AC. Tapi setiap tahun pun kita tengok daripada 7 soalan bahagian B tu, murid akan jawab soalan 5, soalan 6, soalan 5 lah. Okey. Yang macam tahun ni UD2 itu ni soalan 5 kita ialah agraria atau lesak. Tu memang apa kita harapkan kalau keluar tahun ni murid-murid berjawab dengan baik lah. Okey. 7 soalan pilih 3. Boleh jawab lebih tu? Boleh tak boleh jawab murid-murid jawab lebih? Boleh. Pada latihan kat sekolah saya kata jangan buat lebih. Malah nak tanda. Kan? Tapi masa exam buat lebih. Mari saya tanda. Kan? Buat lebih. Tapi pengalaman jugalah, pengalaman sikit. Yang tak banyak ni, biasanya kalau murid buat lebih, dia punya kualiti jawapan kurang. Sebab dia akan main dengan masa. Okey, 2 jam setengah tak lama juga sebenarnya. Okey, sama ada kata 3. Kata 3 jam lama. Saya pernah 3 jam tu, kali pertama SPM yang ada kata 3 ni 2013. Saya jaga SMK Tinggi Cina Melaka Bacang. Seorang pelajar tu bangun. Pelajar Cina jumpa saya. Cikgu, 3 jam lama cikgu. Boleh tak 3 jam tu 1 jam jawab, 1 jam tidur, 1 jam tandas. 1 jam jawab tu okey lah. 1 jam tidur tu okey lagi. 1 jam tandas tu sebab kita ni ikut sekali kena tandas. Kan? Jadi masalah juga 3 jam tak lama cikgu. Pilih 3 saja. Okey. Yang penting kualiti jawapan. Soalan 5, 6, 7, 8 daripada form 4. Okey, daripada form 4. Dan soalan 9, 10, 11 daripada bab-bab tingkatan 5. Tingkatan 5. Dan soalan 11 ni kalau kita kaji betul-betul, setiap tahun pun memang dia keluar bab 9 tingkatan 5. Cuba faham tak? Soalan 11 ni memang setiap tahun keluar bab 9 tingkatan 5. Maksudnya kalau murid hanya baca bab 11, bab 9 sahaja, dengan dia hafal betul-betul, dia boleh jawab. Tahun ni kita target dasar luar. Dasar luar. Mintalah fokus dasar luar cikgu Okey. Saya nak fokus pada ni sebenarnya, pada teknik je. Ni kita pergi saya dulu je. Kita belum mula lagi belum mula lagi. Belum mula lagi. Kita duduk essay ni mudah lah. Ni pun tak ada apa lah cikgu. Okey. Ni jawapan essay. Ni fakta orang contoh. Soalan kebat. Oh kesian tengah rakam laju sorry boleh slow mo nanti Okey. Memajukan ekonomi, fakta, meluaskan pasaran. Dia punya huraian, proton contoh. Ni pendek-pendek je ayat dia. Ini satu perenggan lah daripada markah 8 tu. Dah ada 3 markah dalam tangan. Okey. Okey. Ini fakta memajukan ekonomi tadi. Huraian dia, pasaran, dan proton dia punya contoh. Okey. Tanya lain fakta huraian, contoh dan sebagainya. Okey. Ini jawapan lengkap tu. Okey. Inferen ni apa cikgu? Kita panggil inferen ni apa sebenarnya? Biasanya orang jumpa inferen dekat subjek sains tu. Jadi cikgu sejarah ada inferen. Budak kata cikgu ni cikgu memang ya je. Inferen ni kesimpulan kecil tu. Kesimpulan kecil. Antara sebab sekolah saya yang lepas UD2 dia boleh up sikit, sebab saya wajibkan semua murid yang 90 awam ni buat inferen. Kesannya tu je. Kalau baik kesannya negara maju, kalau buruk kalau kesan tak baik kalau negatif kesannya negara mundur. Inferen ni kalau salah buat pun tak ada tolak markah. Kalau betul ada markah. Okey, itu saja. Biasakan kesannya apa. Okey. Saya bersetuju hal ini kerana hal ini huraian lanjutan. Contoh inferen. Okey. Ni cara yang mudah lah. Biasa murid lemah boleh buat. Kesannya ni, inferen ni boleh buatnya. Okey. Ni kau nak mula. Formula MUMS. Formula MUMS ni tu saya gunakan kali pertama dekat Henry Geni tahun lepas. Henry Geni. Okey. Henry Geni tu saya bagi ceramah 3 jam tahun lepas. Buat lawak tak ketawa, serius semua. Wadah-wadah begini. Itu semua serius. Saya takut. Okey. Asal lama 3 jam, 3 hari ke sini. Okey. Untuk soalan yang ada perkataan kepentingan lah. Kepentingan ni benda-benda yang positif lah, benda-benda yang baik lah. Kepentingan MUMS. Okey, dan alhamdulillah berkesan cara ni, formula ni.
MAMS, MAMS. Okey, untuk soalan yang berkaitan dengan kepentingan. M, meningkat. Juga meningkat. Okey. A itu agak apa je? A, agak-agak. Aman. Okey. M yang ketiga tu agak yang mikir. M kedua tu apa agak? Agak kali tu. Maju. Maju. Dan S ni stabil. Okey. Ni perkataan yang boleh bagi dia markah. Meningkat F1, aman F2, maju F3, stabil F4. Apa yang meningkat biasanya cikgu? Ekonomi meningkat. Okey. Katakanlah soalan tanya, pada pandangan anda apakah kepentingan perpaduan kepada negara kita? Ni jawab mana? Maaf. Okey. Apa yang aman cikgu? Negara aman. Okey. Yang maju, saya tanya pada budak, apa yang maju? Perut maju dia. Kan? Ambil apa? Stabil, politik. Politik ni mudah susah sikit nak ingat. Saya kata pentadbiran stabil. Ni untuk dapat markah fakta. Dia tulis macam ni MAMS ni pun, tapi kena ayat lah, ayat lengkap lah dengan kepala ayat dan sebagainya. Dia dah dapat 4 markah. Markah fakta dia dah dapat dah. Okey. Tapi dalam ayat lengkap dengan kepala ayatnya dan juga dengan penanda wacana je lah. Okey, baik. Terus. Okey, formula kap-kap. Kap-kap ni pun sama macam tadi, tapi dia lebih pada nilai lah. Saya tak suka guna kap-kap ni sebab banyak sangat ingat. Sama je, macam banyak je nak ingat. Saya lebih suka guna 5B. 5B ni pun untuk nilai juga. Okey, tapi tengoklah kap-kap dah buat slide UI pula tunjuk kan. Okey, untuk soalan nilai murni pengajaran. Contoh UD2 itu tanya, apakah sifat yang ada pada masyarakat tamadun Indus sampai dia boleh buat bandar terancam? Boleh guna formula ni sebenarnya. Okey. Kap-kap. Okey. K, kreatif dan inovatif. Cikgu Husaini, kalau kreatif inovatif maka 1 ke 2? 2 kreatif inovatif Okey. Kreatif inovatif. Okey. A tu amanah. Ni sifat-sifat lah. Amanah. Okey. Berpandangan jauh. Cikgu, kalau dah tulis berpandangan jauh, biasanya kalau tiba wawasan dah tak ada markah sebab masuk yang sama. Okey, masuk yang sama. Berpandangan jauh, berwawasan dah masuk yang sama. K, kerjasama. A, adil dan B, bertanggungjawab. Okey, ini pun formula kap-kap yang mudah lah. Dia tak perlu ingat 6-6 ni sebenarnya. Dia ingat 3-4 pun jadi dah. Ingat 4 pun dah boleh dah. Okey. Okey, cikgu. Terus. Formula Big Y. Big Y ni dia lebih kepada dapat markah untuk fakta, huraian dan contoh. Saya kena slowkan sikit kat Big Y ni. Sebab Big Y ni dia kalau laju tak dapat. Okey. Big Y ni dia kena tanam dalam kepala dia perkataan kenapa. Kenapa? Okey. Contoh ni untuk mudahkan huraian. Untuk mudahkan huraian Big Y ni. Untuk mudahkan beri contoh. Untuk mudah beri contoh. Dan yang ketiga untuk pastilah dapat markah tu untuk dapat markah. Salin Apa salin dulu. Puan Aliza Azila. Aliza. Susah betul dah ingat nama Aliza. Okey. Formula nanti saya bagi kat Telegram bahan share. Okey, untuk markah dan gunakan perkataan kenapa. Saya ajar belajarlah. Saya share benda ni dengan Cikgu Tamudi kat kedai mamak aja. Kita belajar kat kedai mamak Cikgu Tamudi berjaya pula tu okey, dengan mamak belajar sekali hari tu. Okey. Ni contoh penggunaan BY. Ni katakan ni soalan dia, soalan kebat. Okey, pada pandangan anda, mengapakah pendidikan penting dalam memajukan sesebuah negara? Okey, mengapakah pendidikan penting dalam sesebuah negara? Katakanlah ini soalan cikgu. Yang mana murid akan highlight? Yang mana dia akan highlight? Perkataan mana? Katakanlah cikgu murid. Yang mana cikgu nak highlight dulu? Pendidikan lagi penting lagi memajukan lagi negara. Okey. Itulah kita kata kehendak soalan. Okey. Dia kena highlightkan mengapakah 8 markah.
8 markah ni kalau gunakan rubrik kena ada fakta, huraian, contoh lah. Kita terbaik ada inferred jugalah Baik tengok. Ni saya contoh yang laju je. Okey. Kan kita buat satu simulasi. Kita buat satu latihan. Okey. First, dia kena ada kotak. Dia kena ada kotak ni, fakta, huraian, contoh. Dia kena ada kotak fakta, huraian, contoh. Okey. Pertama, dah ada kotak ni, dia kena tahu apa kepentingan pendidikan tu. Pertama, dapat bersaing dengan negara lain. Ada markah cikgu? Ada. Ni markah fakta lah. Okey. Kedua, kenapa penting pendidikan? Nampak? Guna kenapa, nampak? Kenapa penting pendidikan? Lahirkan masyarakat yang kreatif. Ketiga, kenapa penting pendidikan? Majukan ekonomi negara. Kalau dia tulis macam ni cikgu, dia dah ada 3 markah lah. Tapi dalam ayat cikgu, dalam ayat. Jangan suruh dia buat kotak macam ni pula, hantar kat pemesa. Kan? Dah buat jadual pula, hantar kat pemesa. Satu hal pula kan. Okey. Kemudian untuk dapatkan huraian, kita akan letak di antara fakta dan huraian tu kenapa. Kenapa? Okey. Kenapa? Lepas tu ada arrow. Kenapa kita nak bersaing dengan negara lain? Nampak? Kenapa kita nak bersaing dengan negara lain? Okey. Dapatlah huraian dia. Menunjukkan ni contoh jawapan saya lah. Menunjukkan kemajuan. Kan kita nak bersaing, ini kerana nak menunjukkan kemajuan negara kita kepada negara luar tadi. Kemajuan negara kita tadi tu ialah huraian dia. Okey, cikgu faham tak cikgu? Faham tak? Okey, kenapa fakta tadi? Dapatlah huraian dia. Okey. Tengok pula yang sebelah. Kenapa kita nak lahirkan masyarakat yang kreatif? Kenapa nak lahirkan masyarakat yang kreatif? Pergi sebelah ada pula, ada arrow lagi. Hal ini kerana kreatif dapat mencipta teknologi baru. Kita nak dia kreatif. Hal ini kerana bila ada dia kreatif, dia akan mencipta teknologi baru. Teknologi itulah huraian dia. Okey. Baik. Dan yang ketiga, kenapa kita nak majukan ekonomi negara? Okey. Tengok, kenapa nak majukan ekonomi negara? Dia punya huraian dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Taraf huraian dia. Okey. Cuba faham tak ni macam mana ni? Ya. Dapatlah gambaran sikit kan? Gambaran sikit lah dia kena selalu tengok, kena selalu buat. Tapi untuk contoh nak mudah lah. Contohnya bidang apa? Contohnya kemajuan bidang komunikasi. Contoh ada letak bidang apa pun boleh lah, kan? Bagi contoh-contoh yang wow sikit lah. Cipta teknologi baru. Okey, kesannya dia hormati negara luar. Bila sebut kesannya dia hormati negara luar ni bukan contoh sebenarnya. Dia inferred. Yang kesannya dia hormati negara luar tu lebih pada inferred. Dan majukan ni tadi, taraf hidup rakyat tadi. Contohnya rakyat hidup selesa jadi dia punya contoh ataupun boleh jadi inferred juga. Okey, boleh jadi inferred juga. Ni contoh penggunaan big Y. Nanti kita akan edarkan nanti. Satu contoh kertas kosong, cikgu isikan soalan tentang dasar luar tadi. Okey, cikgu. Okey, tak apa cikgu, nanti saya bagi. Teknik kemudahan ni yang konsep tak silap. Teknik kemudahan ni cikgu daripada yang asal-asal lah, yang betul-betul original. Kemudahan ni asal daripada cikgu daripada Sabah. Cikgu Sabah. Cikgu apa saya lupa. Tapi GC lah. Betul cikgu Lim? Tak ingat. Tapi perempuan lah, perempuan. Anita. Kan? Cikgu Anita. Anita. Faham kan? Oh ya. Yang Sabah tu Anita Lajun. Dia kenalkan, saya kembangkan je cikgu. Untuk soalan cara, kaedah, usaha, tindakan, langkah, cadangan pun boleh. Okey. Baik, kemudian ini pun cikgu dah tahu dah sebenarnya kan. KI. Kempen. Kempen ni cikgu kalau huraian dia, kita buat kempen untuk apa? Untuk bagi kesedaran. Okey, kita buat kempen fakta. Kenapa? Hal ini kerana bila buat kempen memberi kesedaran. Kesedaran tu huraian dia. Okey juga M ni media. Sebut media, saya sebut media je, budak akan sambung. Media sosial dia tahu dah. Kalau dia sebut media sosial, dia dah ada makan fakta. Dia bila saya tanya, media sosial apa? Facebook. Ada makan contoh. Boleh tunjukkan tu? Boleh. Saya ajar zaman gelap. Tahun lepas saya ajar zaman gelap. Satu masa ajar zaman gelap je. Zaman gelap ni apa? Tak nampak. Saya tulis tak nampak. Tak maju, tu tak maju.
Cikgu tu depan saya cikgu. Depan kau. Betul cikgu, betul. Okey, maksudnya dia punya idea tu kita gunakan dan dia rasa dihargai idea dia dan dia seronok nanti. Dan dia akan seronok sendiri untuk belajar Media P. Cikgu P ni agak apa P tu? P ni. P ni apa cikgu? Pendidikan. Melalui pendidikan. Dan ni undang-undang. Tak semua soalan cikgu tak boleh guna ni. Tak semua soalan cikgu jangan nampak je kaedah tu guna. Bergantung pada soalan, ayat sebenar soalan tadi. Okey, ayat soalan tadi. Okey, baik. Ini kaedah kemampuan. Boleh guna untuk soalan cara, kaedah tindakan dan langkah. Okey, Haji Masa datang kan? Haji Masa datang. Tak datang kan? Ada soalan. KP. Ni pun satu lagi formula yang mudah. Kaedah atau formula perak. Perak ni politik, ekonomi, biasa sosial. Sosial tu kerja rakyat lah, rakyat. Ni soalan-soalan asal tak keluar sana Patut teknik perak. Okey. Yang tanya pasal kesan, kepentingan. Soalan kalau guna soalan ada perkataan kepentingan, dia nak benda baik cikgu. Dia nak benda baik. Cikgu amalkan 5 perkataan cikgu. 5 perkataan ni kalau bagi pada murid, dia akan dapat idea untuk gain jawapan. Pertama, mulakan dengan menggalakkan. Jawapan-jawapan kalau kepentingan, menggalakkan, meningkatkan. Banyak sangat ni sebenarnya. Menggalakkan, meningkatkan, mengukuhkan, menyatukan. Satu lagi saya lupa. Perkataan positif. Perkataan yang positif ni untuk soalan kepentingan, mulakan dengan perkataan tadi. Meningkatkan, menggalakkan semua ni, dia akan dapat menggalakkan apa? Menggalakkan apa? Dulu. Okey. Meningkatkan apa? Meningkatkan apa? Nampak? Dia boleh gain. Kita nak murid kita boleh gain jawapan kat situ. Okey. Satu lagi saya lupa. Betul saya lupa. Kita tak kena dia ada tahu. Mengukuhkan dah. Mengukuhkan je kau. Mengukuhkan. Saya lupa lah. Baik atau buruk lah. Baik atau buruk. Dan sekarang ni soalan-soalan yang jenis borong. Kita panggil soalan borong lah. Dia tak tanya lagi lah. Dulu ada lagi soalan yang borong-borong ni. Kesan perpaduan. Ada tanya lagi lah. Sekarang tak tanya dah kesan perpaduan daerah macam tu. Dia tanya kesan perpaduan dari aspek ekonomi contoh. Dia kecilkan lagi. Dia kecilkan lagi soalan. Jadi kalau budak jawab aspek lain, tak ada markah lah. Okey. Dia kecilkan soalan. Tu kita panggil soalan borong. Okey. Tanya soalan je tu. Kalau Cikgu Yusuf daripada Perak tu, dia gunakan lagu Jalur Gemilang, Lubang Suai. Tapi Jalur Gemilang tu tak semua budak ingat, terutamanya pelajar bukan Melayu. Jadi saya gunakan teknik ingat lagu sekolah. Saya nampak tadi lagu sekolah. Saya ambil sekolah lagu-lagu sekolah, memang dalam dia ada nilai-nilai. Okey, ada nilai-nilai. Ni bantu murid alas rendah. Okey, banyak nilai dalam lagu. Okey. Soalan nilai, sifat, ciri boleh guna. Okey, lagu sekolah cikgu lah boleh guna ni contoh lagu SMK Seri Pemban, sekolah lama saya. Okey. Lagu ni macam ni lirik dia. Kalau budak nampak dekat situ yang merah itu ialah nilai ataupun ciri ataupun sifat. Kalau soalan tanya tentang nilai, ciri, sifat. Okey, berilmu, berakhlak mulia, berilmu, berakhlak mulia, berjasa. Okey, patuh, kepatuhan, hormat, sayangi rakan, perpaduan, tuntut ilmu, martabatkan ilmu, berjaya. Ni semua ada dalam lagu sekolah. Tak pernah lagi lagu sekolah kata marilah mencuri, tak ada. Tak pernah marilah kita pukul kawan, tak pernah lagi. Lagu sekolah mana sekolah pun dari tadika sampai universiti, lagu universiti pun semua positif. Ya, jadi balik ni cikgu ingatkan murid-murid hafal lagu sekolah. Cikgu kita memang hafal lah cikgu. Kita orang kita juga tak hafal cikgu. Bukan sekadar hafal tapi keluarkan dia punya nilai-nilai. Okey, cikgu boleh jadikan tu sebagai satu latihan pada murid. Okey. Kadang-kadang satu masa Google Meet tu boleh habis benda tu je. Lepas tu bagilah ada huraian sikit, suruh dia hurai sikit. Contoh, patuh pada agama, huraikan sikit. Kepatuhan, huraikan. Kenapa kena patuh? Bagi contoh. Boleh guna big Y tadi. Buat dia Okey. Dekat sini dia ada 11 nilai dalam lirik lagu ni. Ada 11 nilai. Cikgu
soalan SPM tak tanya pun sampai 11. Habis kuat pun 3, 4, 5 je kan. Okay, kita gain kita punya knowledge kat situ ni cikgu saya share kan. Nak habis dah sebenarnya, nak habis dah. Tak nak habis dah. Okay, teknik ingat negeri tinggi Melayu. Ni saya guna untuk saya punya PLC tahun lepas. Alhamdulillah layak peringkat saringan saja. Okay, saringan sajalah Saya gunakan formula untuk ingat negeri tinggi Melayu. Negeri tinggi Melayu budak-budak tahu negeri Selat Melayu bersekutu tak bersekutu, tapi dia susah nak tahu perkalasan tadi. Jadi saya kata pada mereka, negeri tinggi Melayu ada berapa? Ada 3. So buat segitiga ni. Buat segitiga ni. Okey. Lepas tu saya tanya pada murid, ada berapa tadi? Ada 3. Okey. Bila 3, maksudnya nak sampai nombor tu semakin besar, daripada atas sampai ke bawah kita labelkan 3. Lepas 3 apa? Saya tanya budak, lepas 3 apa? Lepas 3 dia diam. Lepas 3 apa? Budak diam. Lepas tu takkan nak tahu lepas 3 apa? 4 je ke? 4 lah kan. Lambat sangat jawab kenapa kan? Dia terkejut. Tiba-tiba cikgu Iman ajar macam matematik pula. Lepas tu 5, 3, 4, 5. Okay, 3, 4, 5. Okay, lepas tu yang paling atas yang 3 ni apa? Negeri Selat, 3 perkataan. Nampak tengok? Negeri Selat, 3 perkataan kan? So atas sekali lah. Okay, 3 negeri Selat. Yang kedua, negeri Melayu bersekutu, 4 perkataan kan? Yang kedua lah, yang keempat. Nampak tengok? Nampak tak? Yang kelima, negeri Melayu tidak bersekutu, 5 kan? So 5 lah. Okay, ni yang peringkat saringan tadi tu. Okay, sebab tak ada apa pun sebenarnya. Okay, PLC tahun lepas. Okay, lepas tu 3 negeri tadi. Dia boleh bagi lah. Pulau Pinang, Melaka, Singapura, dia boleh bagi lah. Lepas tu yang 4 tadi. Yang seronok yang keempat ni tu, sebab dia macam main tikam-tikam. Cikgu faham. Betul faham. Okay. Cikgu Terengganu tengah salah. Okay. Kalau dapat 2 cikgu, dia dapat jawab yang kelima. Sebab apa? Negeri yang dah tak ada kat situ, ada kat sini lah. Ada yang kat kelima tu. Okay, dia akan jawab. Okay. Ni contoh yang mudah lah, juga Okay. Dah habis. Cikgu ada soalan cikgu? Kena tanya apa-apa ke, nak bagi formula lain ke? Ada cikgu? Kursi lembik lah. Saya masuk. Soalan berat. Ada cikgu? Nak share apa-apa ke? Ya. Cikgu nak scroll Dia buat banyak idea. Banyak idea. Okey, boleh. Nampakkan kawan saya Cikgu Hajar pun ada. Cikgu Hajar, Cikgu Tuan Rumah, Cikgu Tak ada Karim ada. Okey, cikgu setakat ni ada tak apa-apa pertanyaan cikgu? Tak ada Okey. Yang paling penting cikgu, biasakan anak murid kita gunakan formula-formula ni. Ini lebih kepada bukan rendah saja. Semua kategori boleh guna. Kalau cikgu rasa baik, gunakanlah di sekolah Dan dia bukan untuk SPM saja ni. Contoh macam ini yang teknik ingat negeri Melayu ni Form 3 kan, boleh guna. Okey, yang KSSM yang baru ni. Lain-lain tak dia. Tengok balik, patah balik Okey. Okey, ni tadi kita ada teknik lagu. Ingat lagu sekolah apa ni? Cikgu Saya nak letak lagu sekolah SPM Kampung Gelam. Tapi sejak masuk ni 3 bulan tak pernah lagi ada pimpinan. Google pun tak jumpa. Tu yang tak lagu sekolah lama tu. Mahu lama pergi sekolah. Nasib baik pun tak tahu. Okey. Ini tadi juga ni. Okey. Saya ingat tu sajalah. Okey, kita buatlah sebelum kita balik. Satu latihan lah, simulasi. Okey. Sebelum latihan, saya nak minta sebenarnya double saya tu ada buku cipta dia kat sini. Silakan. Nanti nak cipta. Cikgu Lim Cikgu Lim cipta dah bos. Dia kau Lim. Okey. Cikgu Lim antara yang lama lah dalam DU. Okey, pengalaman banyak. Saya segan Cikgu Lim di sini Okey, tapi banyaklah yang kita dapat daripada Cikgu Lim. Kalau kat JU tu Cikgu tamu dia macam nak bergaduh kita tapi itulah idea-idea yang kita bikin dengan kawan-kawan kita Terima kasih Cikgu Lim ni info tadi. Dah bos. Okey. Okey cikgu.
kita ada edarkan, tak tahu cukup tak cukup, tak apa, tak apa. Okey, tak cukup tak apa. Okay. Yang tak dapat tu keluar lah Nampak Slim di belakang, nampak. Senang betul dia buat duit Okey cikgu. Yang ni cikgu, kalau cikgu saya tak simpan sekopi dia. Kalau cikgu tak contoh kita boleh banyak bagi pada murid. Okey. Tu kaedah penggunaan BY. Tu dia punya apa? Dia punya tapak dia. Cuba cikgu game. Cikgu punya fakta. Huraian dan contoh. Nanti kita cuba kongsikan. Dalam masa 5 minit je, 5 minit. Boleh tak cikgu? Okey. Cuba cikgu game kan. Soalan tadi, dasar luar Malaysia memberikan kebaikan kepada negara kita. Okey. Boleh gunakan MAMS juga sebenarnya cikgu, MAMS. Ekonomi meningkat. Yes, ya cikgu. Ya, ya. Soalan kalau dia tanya macam ni, kita tanya pada pendapat anda. Kalau pendapat anda, benda tu boleh pakai MAMS atau tidak, nanti budak buat, tak ada bakar. Ayatnya yang paling saya takutkan sebenarnya. Betul. Dia kalau pada pendapat anda mungkin saya boleh pakai. Sebab 2015 Anu Surah guru kreatif inovatif di Kedah pakai konsep biawak. Ingat lagi kan? Biawak. Dia menang. Dia punya dikurungkan guru inovatif. Tapi pada waktu tu gunakan nilai. Lepas tahun 2000, lepas tu soalan diubah tu. Kalau mana soalan yang tak berdasarkan kepada tertutup, kita buat tak ada bakar. Tak ada bakar kan? Hantar tahun tu jatuh. Betul-betul. Ini yang saya takut ni benda-benda macam ni. Betul. Itu antara isu yang berlaku lah yang kita risaukan juga. Betul. Terima kasih cikgu tanya semua tadi cuma kita harapkan memberikan idea lah juga pada murid kita daripada dia biar kosong. Macam yang berlaku pada yang kita tengok analisis lepas. Kita harapkan apa yang kita buat dapat bantu murid kita bagi idea pada dia. Lebih pada bagi idea sebenarnya cikgu. Kalau tengok soalan tadi ni yang dasar sebut tak 4 soalan ni. Itu soalan ni, soalan trial Pulau Pinang tahun ni saya. Soalan trial Pulau Pinang. Okey cikgu Okey cikgu. Okey. Kalau ada cikgu dah siap boleh tunjuk ke depan. Kalau saya dosen pada dosen. Yang kosong tengah-tengah tu tak kenapa juga ni yang depannya contoh mudah. Aero tak buat je, aero tak buat. Aero 3 minit lagi. Okey cikgu ada. Cikgu cuba jadi macam murid jangan guna perkataan gini tu. Jangan guna tinggi sangat perkataan. Sebab kita bayang macam murid. Yang tiba-tiba kata perkataan tiba fakta tinggi sangat Okey. Ya. Dah siap? Cuba boleh. Saya cikgu. Boleh. Contoh aja. Tak payah. Dia tak ada betul salah tu. Boleh je. Kita gain knowledge. Soalan boleh cepat. Okey, saya cuba Okey, soalan dia dasar luar Malaysia telah memberi manfaat pada negara kita. Tapi saya ambil yang basic yang tadi tu MAMS tu. Cuma saya masukkan ke sini lah. I don't know sama ada suitable atau tak. Okay. Saya cuba untuk fakta dia. Dasar luar Malaysia telah memberi manfaat pada negara kita dari aspek berlakunya peningkatan ekonomi. Hal ini kerana wujud kerjasama dengan negara-negara lain. Kerjasama? Contohnya ASEAN Plus 3. Boleh, itu contoh. Boleh. Okey, terima kasih cikgu. Betul lah Maksudnya boleh yang MAMS tadi boleh guna di sini juga.
Tapi janganlah jangan cikgu rigid sangat contoh maksudnya budak saya berlaku macam tu. Budak saya selalu kalau ekonomi meningkat tu segi ekonomi meningkat. Negara aman, CBCBG tu view. Saya kata janganlah ikut sangat CBCBG, itu untuk bagi idea saja kan. Jadi itu contohlah Betul lah tu. Saya ingat dah boleh lah. Ada tak you satu lagi ke? Kalau nak share boleh guna mam saya guna. Biasa kalau untuk murid lemah di sekolah saya kata ekonomi meningkat, huraian dia apa? Meningkat dapat apa? Kenapa ekonomi meningkat? Kita nak meningkatkan taraf hidup. Contohnya rakyat hidup selesa. Kenapa negara aman? Kenapa kita nak negara aman? Supaya rakyat rasa selamat, supaya rakyat rasa sejahtera. Contoh macam tu. Kenapa kita nak politik stabil? Politik itu pentadbiran. Supaya kita dihormati negara luar. Macam tu lah. Okay? Dan kadang-kadang kaedah hafalan ni dia berkesan juga untuk bantu murid-murid kita hafalan Okay cikgu, cikgu boleh teruskan buat. Dan saya rasa itu boleh jadi latihan pada murid kita juga di sekolah. Okay, saya boleh buat juga di sekolah untuk murid-murid saya. Dan saya fikir untuk petang ni itu yang saya boleh kongsikan dengan cikgu-cikgu sekalian. Tapi kalau cikgu-cikgu ada idea lain pun boleh gunakan. Cikgu masukkan dalam grup kita Telegram ataupun panitia sejarah tu. Saya pun dalam proses belajar lagi, masih lagi baru lagi berada di dalam bidang sejarah ni. Dan kita harapkan pencapaian SPM sejarah khususnya Dialog Gajah ni dan AM-nya di Melaka dapat dipertingkatkan lah. Okay, dari setiap tahun ke tahun. Dan saya lihat kawan-kawan kita pun sama-sama bantu dan dapat berikan idea khususnya di peringkat sekolah. Okay, itu yang saya boleh kongsikan pada petang ini. Saya ingat itu sahaja. Dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis tadi, Cikgu Zuraini. Zuraini. Okay, silakan.